Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Presiden PAS iaitu Dato' Idris Ahmad apabila mendakwa bahawa PKR tak kenang budi PAS. So dalam kenyataan ini saya melihat bahawa beliau mengatakan bahawa PKR pimpinan Anwar Ibrahim didakwa tidak mengenang budi PAS selepas menguasai tampuk kerajaan di Putrajaya. Dan dalam kenyataan itu juga beliau mendakwa pelbagai penghinaan dilontarkan kepada pemimpin PAS meskipun sebelum ini mereka bekerjasama PKR cetuskan gelombang reformasi. Hal ini apabila Naib Presiden PAS ini mengatakan bahawa PKR tak kenang budi PAS. Saya nak beritahu, PAS ini mengkhianati PKR. Bagaimana PKR nak kenang budi PAS? Kenapa saya kata PAS ini mengkhianati PKR? Yang pertama, kita rakyat boleh lihat. PRU ke-14, Pakatan Harapan Menang, yang majoriti dalam Pakatan Harapan itu adalah ahli parlimen daripada PKR. Kenapa PAS sanggup robohkan kerajaan itu? Melakukan kerajaan pintu belakang yang diketuai oleh Presiden PAS, bersekongkol dengan parti-parti lain, termasuk Bersatu yang sepatutnya berada dalam komponen Pakatan Harapan itu, untuk mendirikan kerajaan pintu belakang, kerajaan langkah seretan. Lagi parah, mengkhianati parti PKR, mengkhianati mandat rakyat, berbohong dalam isu-isu politik untuk mengeliru ke rakyat. Itu dah jelas. Jadi tidak perlulah Naib Presiden PAS ini nak berdabik dada kononnya PKR tak kenang budi PAS. Yang keluar Pakatan Rakyat dulu siapa? Kita tahu PAS ini dulu bagus. Pemimpin terdahulu. Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz, Fazil Noh, itu adalah pemimpin-pemimpin PAS yang boleh membawa gelombang untuk rakyat lihat terbaik bersama-sama dalam memperjuangkan reformasi. Tetapi bukan dengan kepimpinan PAS yang ada hari ini di bawah kepimpinan presiden yang ada, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang hari-hari memainkan isu perkoman dan agama. Jadi ini isu dia. Tak perlulah PAS nak berdabik dada dengan hujah mengatakan PKR tak kenang budi PAS. PAS, semua parti pun dia tak kenang budi. Yang penting ada keuntungan pada PAS. Saya ada pengalaman dengan isu PAS ni. Yaitu, dulu waktu bersama dengan Pakatan Rakyat. Tanya siapa yang pernah bersama waktu itu. Orang di AP membantu calon-calon PAS ini untuk mencari dana lah, untuk membantu dalam kempen lah. Lepas itu, apabila menang, apabila berkuasa, mereka lupa akan jasa-jasa orang. Nah, itu saya nampak. Jadi tidak ada isunya apabila mengatakan bahawa PKR tak kenang budi. PAS adalah parti yang didorong oleh pemimpin-pemimpinnya yang pada saya tamak haloba, egois, angkuh, yang mana mereka rasa diri mereka betul. Apabila hujah mereka disanggah, maka mereka akan mengeluarkan fatwa-fatwa menggunakan jalur agama untuk mereka menjawab isu-isu orang lain agar mereka sentiasa menang. Konon-kononnya mereka adalah yang terbaik. Konon-kononnya mereka lah yang boleh memimpin negara ini. Jadi bagaimana ideologi ini nak dibawa? Rakyat Malaysia hari ini berbilang kaum. Jadi rakyat anak-anak muda ni, mereka lihat sisi-sisinya. Apabila mereka mengatakan bahawa penghinaan dilontarkan kepada pimpinan PAS. Saya nak beritahu dekat kepimpinan PAS, terutamanya ni Naib Presiden PAS ni, Dato' Idris Ahmad ni. Kamu pergi sekolah kan dulu harakah tu, harakah diri kamu tu. Tiap-tiap hari kamu mengkritik kerajaan yang ada hari ini. Tiap-tiap hari kamu memburukkan pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini. Adalah menteri-menteri yang tergolongnya juga daripada PKR.
Jadi apa hujah kamu apabila hari ini kamu orang boleh kritik orang lain tak boleh kritik kamu? Jadi itulah saya kata, sekolahkan dulu harakah diri kamu itu, yang mana hari-hari mengeluarkan kenyataan yang pada saya banyak yang perlu saya sendiri pun jawab. Benda yang mengeliru ke rakyat, propaganda murahan. Apa hujah yang mengatakan bahawa PKR tak kenang budi PAS? Apa dia jasa PAS kepada PKR apabila reformasi? Kalau hari ini punya pemimpin PAS, memang tak payahlah nak dikenang budi. Cerita yang nak kenang budi yang berapa puluh tahun dahulu, tak payah diungkit lagi. Sedangkan PAS sendiri dah pun curang. Kita tengok, apabila PAS berada dalam kerajaan, apabila PN membentuk kerajaan, PAS yang tak kenang budi tidak bersuara untuk ahli parlimen pembangkang, terutamanya yang ada dalam pembangkang waktu itu, iaitu Pakatan Harapan, PKR. Kenapa PAS tidak bersuara untuk memberi hak sama rata dalam pembahagian peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang waktu itu? Sehingga kan apabila kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin jatuh, akhirnya kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Anwar Ibrahim buat MOU dan akhirnya bolehlah ahli parlimen pembangkang mendapat peruntukan. Nah, inikah yang dikatakan PAS ini terbaik? Inikah yang dikatakan PKR tak kenang budi? Jadi pemimpin PAS tak payah berkokok, kerana apa hujah kamu pun, kalau salah, saya sebagai rakyat akan menilai dan saya akan sharekan pandangan saya agar rakyat lain boleh dengar apa hujah saya berkenaan dengan isu PAS apabila mengatakan PKR tak kenang budi PAS. PAS ni banyak mengkhianati rakan-rakan komponen parti politik yang mereka nak bersama. Saya percaya selepas ini, kalau berlaku sesuatu yang kita boleh lihatlah, hari ini dah didakwa lah apa, pengurusi Perikatan Nasional ini. Satu saat, PAS akan cari jalan dan akhirnya bergabung dengan parti-parti lain untuk mereka menyelamatkan tengkuk mereka. Inilah sikap pemimpin PAS. Berbelit-belit, berputar alam. Saya yakin sangat dia akan keluar daripada Perikatan Nasional ini nanti. Kenapa mereka masih bersama dengan Perikatan Nasional ni? Hanya satu saja. Kerana Barisan Nasional waktu PRU ke-15 ini, kekangan kewangan itu menyebabkan mereka tidak boleh bersama dengan Barisan Nasional, tetapi mereka beralih kepada Perikatan Nasional. Sebab itulah kita lihat hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin naik turun mahkamah oleh sebab duit yang begitu banyak. Jadi dalam masa yang sama, pemimpin PAS pun dapatlah limpahan. Itu yang kita lihat, video-video yang memberi duit lah dan sebagainya. Jadi PAS tidak perlu nak mempersoalkan isu parti lain tak kenang budi lah. Kita lihat politik ini dia bermacam roda. Saya lihat parti saya, Pakatan Harapan, yang mana sebelum ini pun kita tahu bahawa seolah-olah tidak mungkin akan bersama dengan Barisan Nasional. Tetapi itu dia hakikat dia. Kita terpaksa menerima. Kerana hal ini adalah penting untuk rakyat. Adakah pemimpin PAS memikirkan hak rakyat? Tidak. Kenapa saya kata tidak? Kerana waktu kamu jadi kerajaan, kamu tidak memperjuangkan isu peruntukan kepada pembangkang, yaitu PKR yang didorongi oleh, didominasikan juga oleh parti yang besar dalam Pakatan Harapan itu. Jadi isunya rakyat lihatlah, inilah sikapnya pemimpin PAS yang mana menyalahkan orang lain, tetapi mereka tak sedar mereka adalah zalim daripada kerajaan yang ada hari ini apabila mereka boleh membentuk kerajaan. Penindasan mereka lakukan. Dan akhirnya mereka makan gaji buta, berdiam diri, rakyat susah. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.